Masa tu Mami ni baru je nak lelapkan mata. Tengah-tengah berhayal baru nak tertidur tu, dengan tiba-tiba, Mami ni dia dapat rasakan satu sosok tubuh betul-betul baring kat sebelah Mami ni. Terus, auto remang Mami masa ni. Mami ni nampak dengan jelas sosok tubuh tu. Cuma Mami ni tak dapat nak pastikan sama ada sosok tubuh tu lelaki ke, perempuan ke, ataupun apa-apa pun yang lain. Cuma sosok tubuh tu jelas bentuknya macam manusia. Hitam bentuk dia. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Selamat kembali guys ke Malam Mistik. Apa khabar geng The Mistik dan geng Mistik? Sebelum aku nak mula, biar aku kenalkan diri aku dulu buat yang masih lagi tak kenal aku ni. Orang yang korang nampak ni, yang mukanya hitam manis ni, nama dia Anas Rahmat. Storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Malam ni aku nak sampaikan kat korang dua cerita yang dikongsikan oleh subscriber aku. Kisah yang pertama ni dikongsikan oleh seorang subscriber aku ni yang hanya nak dikenali sebagai Mami, yang berkongsi kisahnya melalui kejadian mistik ketika menyewa dekat sebuah rumah yang terletak dekat Sempang Renggam, negeri Johor. Kisah lama ni guys. Tahun 1987 berlakunya kejadian ni. Dan kisah yang kedua ni pula dikongsikan oleh seorang subscriber aku ni yang hanya nak dikenali sebagai Mastura. Mastura ni dia kongsikan kisah yang berlaku dekat kakak dia yang masa tu menyewa kat sebuah rumah yang terletak dekat Batu Lapan, Kulim, Kedah. Sebelum aku nak start bercerita ni guys, seperti biasa, korang kena bantu aku dulu yang mana belum subscribe channel Anas Rahmat ni. Korang kena bantu aku subscribe channel aku ni. Dan tekan sekali butang loceng tu supaya korang sentiasa update dengan cerita-cerita terbaru daripada channel Anas Rahmat ni guys. Lepas tu belanjalah aku like sekali. Dan sharekan sekali cerita aku ni. Yang selalu rajin support komen dan like kat channel aku ni, aku ucapkan ribuan terima kasih kat korang guys. Aku tahu kadang-kadang tak semua komen aku dapat nak reply. Tapi aku janji aku akan cuba sedaya upaya reply komen korang tu. Kalau aku ada waktu yang berkelapangan lah kan. Tak kisahlah, kadang-kadang kalau komen korang tu komen yang murni ke, komen kecaman ke, aku terima je seadanya. InsyaAllah. Jangan risau, aku tak terasa hati pun. Suka hati korang lah. Korang nak kecam ke, nak suka aku ke, nak benci aku ke. Yang penting kan, kalau korang dah komen tu pun, aku dah kira bersyukur dah pun. So, tunggu apa lagi guys. Jom layan cerita pertama ni. Let's go. Cerita ni berlaku pada tahun 1987. Masa tu Mami ni baru je mendirikan rumah tangga. Baru kahwin. Dan umur Mami pada masa tu baru je 22 tahun. Jodoh Mami ni dengan orang Perak. Tapi suami Mami ni bekerja dekat Johor. Dekat area Sempang Renggam. Bila dah mendirikan rumah tangga tu, nak tak nak Mami kenalah ikut juga suami dia pergi ke Johor dan tinggal bersama suami dia tu. Sebelum Mami berpindah ke Johor tu, suami dia ni adalah juga mohon kuartus kerajaan. Tapi malangnya, dia tak dapat pun kuartus tu sebab tak ada kuartus pun yang available atau kosong pada masa tu. Jadinya terpaksalah Mami ni dan suaminya ni menyewa dekat sebuah rumah yang tak jauh pun daripada tempat kerja suaminya tu. Lebih kurang 3 km je jaraknya daripada rumah nak ke tempat kerja. Kiranya dekat jugalah kan. Suami Mami ni kerja ada shift. Kadang-kadang tu ada shift siang, kadang-kadang tu ada shift malam. Nak dijadikan cerita, lepas dia dan suaminya ni bersihkan rumah baru yang dia sewa ni, diorang pun pindah masuk. Pada saat tu bermulalah kehidupan Mami dan suaminya ni di rumah sewanya tu. Rumah sewa yang diorang duduk ni sebenarnya agak jauh juga daripada rumah jiran-jiran yang lain. Walaupun jauh dengan rumah jiran yang lain, tapi berdekatan juga dengan rumah tuan penyewa. Anggaran jarak rumah Mami dengan tuan penyewa rumah tu lebih kurang 100 meter je, tak jauh pun.
Tuan rumah tu tinggal berdua je dengan isteri dia. Orangnya alim. Dan mami dan suami dia panggil tuan penyewa tu Pak Haji dan Mak Hajah. Dalam tempoh 2 minggu tinggal dekat situ, memang mami ni rasa selesa dengan keadaan dan suasana tempat dia tinggal tu. Walaupun kedudukan rumah dia tu jauh daripada jiran-jiran kampung yang lain. Mami ni rasa aman dan tenang je duduk kat rumah tu. Belakang rumah tu ada hutan belukar. Tiap kali mami ni nak masak, mami akan buka pintu dapur belakang rumah dia tu yang bertentangan dengan hutan belukar tu. Bagi mami, yang menenangkan dia bila dia nampak kehijauan pokok-pokok dan lalang yang tumbuh kat kawasan hutan belukar tu. Dipendekkan cerita guys, pada satu hari tu, waktu tu tengah hari, masa mami ni tengah masak, ada seekor burung ruak-ruak datang dekat dengan pintu dapur rumah mami ni. Korang kenal tak burung ruak-ruak ni macam mana bentuk dia? Yang mana satu burung ruak-ruak ni? Okey, yang mana tak kenal burung ruak-ruak ni, macam ni bentuk dia. Aku preview sikit. Macam tu lah burung ruak-ruak, kalau mana yang masih tak kenal lagi. Okey, kita sambung cerita balik. Burung ruak-ruak yang singgah kat rumah mami ni, dia nampak betul-betul macam jinak sangat. Burung tu seolah-olah macam menjenguk, kadang-kadang tu macam mengintai-ngintai mami. Dengan lenggang-lenggok kepala dia memandang mami tu. Memang mami ni nampak macam gaya burung tu macam jinak sangat lah, senang cakap. So mami ni pun dekatkanlah diri dia dengan burung tu. Tapi mami ni, bila dia dekatkan diri dia dengan burung tu tak terus terbang. Tapi burung tu cuma jalan melompat-lompat ke arah belukar kat belakang rumah mami tu je. Seolah-olah macam dia nak menyuruh mami ni mengejar dia. Tapi bila burung tu pergi ke arah belukar belakang rumah mami tu, tapi mami tak ikut lah. Sebab mami ni pun risau jugalah kan. Lagipun masa tu suami mami ni kerja shift siang. Mami ni pun tinggal rumah seorang-seorang je. Mami risau jugalah kalau dia jalan seorang-seorang ke arah belukar tu, kalau tiba-tiba kena patuk ular ke, kena gigit binatang berbisa ke, kan, atau apa binatang sekalipun, so akan jadi bahaya lah kan. So mami pun tak pergilah ke arah belukar tu. Perkara ni berlaku beberapa hari dah. Kerap burung ruak-ruak ni datang menyapa mami kat rumah tu. Bila dah kerap sangat berlaku, mami pun ceritalah kejadian ni pada suami dia. Mami ni cakap, "Bang, ada burung ruak-ruak jinak datang rumah kita ni bang. Burung ruak-ruak tu punya jinak bang, sampai masuk daripada dapur sampai ke ruang tamu dia jalan bang. Tapi bila saya nak tangkap burung tu, dia melompat langkah demi langkah sehinggalah dia keluar daripada rumah ni." Sebenarnya guys, suami mami ni memang suka dengan burung-burung ni. Tak terkecuali jugalah dengan burung ruak-ruak ni. So satu hari tu, masa tu suami mami ni habis kerja shift siang, kira-kira pukul 3 petang. Kiranya keadaan cuaca masa tu masih cerah lagi lah waktu tu, kalau dia balik kerja tu. So bila waktu petang tu, dalam pukul 5 petang tu, suami mami ni dia cuba buat suara burung ruak-ruak kat belakang dapur rumah dia. Seolah-olah macam mengajuk burung ruak ni supaya burung ruak-ruak ni datang ke rumah diorang tu. Bunyinya lebih kurang macam ni lah. Suami mami pun cakaplah masuk kat mami, "Ini cara nak panggil atau memikat burung ruak-ruak ni." Lepas beberapa minit suami mami buat macam tu, datang 3 ekor burung ruak-ruak tu. Dia keluar daripada belakang rumah sewa mami tu, terus singgah ke rumah mami. Boleh dikatakan hampir tiap hari suami mami ni memanggil burung ruak-ruak tu datang ke rumah, dengan cara membuat bunyi yang memikat burung ruak-ruak tu lah. Dan dalam masa 3 hingga 4 hari tu, dekat sekeliling rumah mami ni dah penuh dah dengan burung ruak-ruak. Anggarannya dah dekat lebih kurang 30 ekor dah. Tapi walaupun banyak burung ruak-ruak tu yang datang, tapi tak pernah ada seekor pun yang dapat diorang ni tangkap. Walaupun burung tu tak terbang pun bila suami mami ni nak cuba tangkap. Bila masuk je waktu nak senja tu, burung-burung tu pun masuk balik dalam belukar, dan mulalah dengar sayup-sayup je suara burung-burung tu daripada dalam belukar je. Kejadian mistik ni bermula pada sebelah malam. Lepas diorang ni laki bini tu makan malam,
sebelum nak masuk tidur tu, diorang ni pun berbual-bual lah dulu. Sampailah ke lewat malam, si suami mami ni pun ajaklah tidur sebab dia kerja shift pagi besoknya. So sebelum nak baring atas katil tu, suami mami ni pun matikan lampu bilik tidur dia orang tu. So secara tak langsung jadi gelap lah suasana dalam bilik tu. Masa tu mami ni baru je nak lelapkan mata. Tengah-tengah berhayal baru nak tertidur tu, dengan tiba-tiba mami ni dia dapat rasakan satu sosok tubuh betul-betul baring kat sebelah mami ni. Terus auto remang mami masa ni. Mami ni nampak dengan jelas sosok tubuh tu. Cuma mami ni tak dapat nak pastikan sama ada sosok tubuh tu lelaki ke, perempuan ke, ataupun apa-apa pun yang lain. Cuma sosok tubuh tu jelas bentuknya macam manusia. Hitam bentuk dia. Masa ni mami ni memang dah mula takut lah. Jantung dia dah berdebar-debar dah. Menangis-nangis mami ketakutan masa ni. Dalam keadaan mami yang takut sangat tu, sempat lagi mami ni berbisik kat suami dia pelan-pelan je. Abang, bangun bang. Ani takut ni. Ada macam orang tidur sebelah Ani ni bang. Bisik mami ni dekat suami dia dalam keadaan ketakutan sambil menangis terisak-isak dia masa tu. So cepat-cepatlah suami mami ni bangun. Dan dalam masa yang sama tu, mami ni dapat rasa yang dia ni betul-betul susah nak bernapas. Dan dia pun dah mula sesak nafas dah. Badan dia ni pula terasa macam keras je dan kaku. Tapi mami ni masih sedar apa yang berlaku kat keliling dia ni. Suami mami ni dah mula panik dah masa tu. Terus terlintas kat dalam otak dia nak minta bantuan Pak Haji tuan rumah sewa yang duduk paling hampir kat dia tu. So bergegaslah suami mami ni pergi dapatkan Pak Haji ni nak minta bantuan. Sampai-sampai kat rumah Pak Haji, mujur Pak Haji ni belum tidur lagi. Pak Haji ni pun suruhlah suami mami tu bawa mami ke rumah dia. Mapalah suami mami ni, papah mami ni ke rumah Pak Haji malam tu. Masa ni, mami ni memang dah weak sangat dah. Nak jalan pun tak berapa nak larat dah katanya. Sampai kat rumah Pak Haji ni, Pak Haji ni minta mami ni bertenang. Disuruhnya mami ni duduk depan dia. Lepas tu Pak Haji ni terus bacakan ayat-ayat ruqyah dan hembus kat muka mami ni. Lepas je hembusan tu singgah kat muka mami, tiba-tiba mami ni dapat rasa macam badan dia dikuasai sesuatu. Dia rasa macam dia ni jadi kaku. Tangan dia ni bergerak, kaki dia pun boleh bergerak, mulut dia pun boleh bercakap. Tapi bukan dia yang buat semua tu. Dalam masa yang sama, otak mami ni sedar apa yang berlaku. Cuma dia tak mampu nak kawal semua pergerakan badan dia. Senang cakap macam orang kena sampuk lah. Tapi dalam kes mami ni, mami sedar apa yang berlaku. Cuma bukan dia yang mengawal segala pergerakan dengan tutur kata dia masa tu. Pak Haji ni tanya, "Dari mana kau datang?" Aku datang dari belukar belakang tu. "Kenapa kau ganggu keluarga ni?" Aku tak ganggu dorang ni. Dorang yang panggil aku. Dorang undang aku ke rumah dorang. Dorang yang sukakan aku. Suami mami ni bila mendengarkan macam tu, barulah dia sedar yang petang tadi tu rupa-rupanya burung ruak-ruak yang datang ke rumah dorang ni bukanlah burung ruak-ruak yang biasa-biasa punya, tapi burung ruak-ruak jelmaan rupanya. Lepas dari tu Pak Haji ni pun buatlah jampi untuk bagi mami ni mandi. Pak Haji pesan suruh mami ni mandi dekat bahagian pintu belakang rumah dia tu, depan hutan tu, yang menghadap betul-betul depan hutan belukar tu. Tempat pintu masuknya burung-burung ruak-ruak tu. Masa perjalanan balik daripada rumah Pak Haji ke rumah mami tu, mami ni dah tak boleh jalan macam biasa dah. Terlompat-lompat mami jalan, umpama macam burung ruak-ruak juga. Sampai je kat depan pintu dapur tu, cepat-cepatlah mami ni mandi dengan air jampi yang Pak Haji ni buat. Bila masa air tu mula je dijerus kat badan mami ni, mami ni dapat rasa air tu punyalah panas. Menjerit-jerit mami masa tu, meraung-raung. Tapi bukan suara mami yang meraung-raung tu, bukan suara mami yang keluar. Suaranya macam kasar-kasar sikit, macam umpama suara lelaki. Sampai je semua air tu habis dicurah kat badan mami, mami ni terus jatuh pitam. Tapi tak lama pun, lepas tu mami ni tersedar balik.
Masa Mami ni celik je mata dia, dia rasa umpama macam tersedar daripada mimpi je. Terus Mami ni istighfar banyak-banyak dan mengucap 2 kalimah syahadah. Mami minta pada suami dia, lepas ni tolonglah jangan panggil lagi burung ruak-ruak ni datang rumah, ataupun apa-apa burung sekalipun. Malam tu Mami ni tidur dalam keadaan ketakutan. Dan dalam masa yang sama terasa macam sejuk sangat badan Mami ni. Memang Mami ni terasa susah betul nak lelakkan mata malam tu. Tapi akhirnya dapat jugalah Mami ni tidur. Esoknya suami Mami ni tak pergi kerja pun. Dia ambil cuti emergency. Dia nak temankan Mami ni kat rumah. Dia tahu yang Mami ni masih trauma lagi dengan kejadian malam semalam tu. Sejak daripada hari tu, seekor burung ruak-ruak pun dah tak ada lagi dah. Dah tak ada lagi dah yang menyinggah ke rumah Mami ni. Dah tak ada juga bunyi burung-burung tu kat hutan-hutan belukar belakang rumah Mami dah. Kalau ada pun cuma datangnya daripada kawasan-kawasan bukit belakang jauh sana tu. Sayup je jauh bunyinya tu. Tapi lama kelamaan bunyi burung tu pun dah tak ada lagi, walaupun dekat dengan bukit-bukit yang jauh-jauh tu. Kisah burung ruak-ruak guys. Kadang-kadang memang kita tak boleh nak jangka benda-benda macam ni boleh berlaku. Yelah kan, dia datang dalam bentuk benda comel. So kita ni sebagai manusia, kalau dah kata benda tu comel, mestilah berminat, mestilah suka. Cubalah kalau datang tu dalam bentuk tak elok, macam kelawar ke, tak apa ular ke, mesti dah kena halau dah kan, betul tak? Jin ni sebenarnya boleh je berupa dalam apa-apa bentuk pun. So guys, berhati-hati lah. Okay? Kalau tadi tu aku dah ceritakan kisah Mami yang terkena gangguan mistik kat rumah sewa dia yang terletak kat Simpang Renggam. Yang ni aku nak cerita pula satu kisah lagi guys. Yang ni dikongsikan oleh seorang subscriber aku, Mastura nama dia. Kisah pengalaman kakak dia yang diganggu perkara mistik di rumah sewanya yang terletak dekat Kulim, Kedah. Jom sambung cerita nombor 2 ni guys. Let's go. Kisah ni berlaku dekat Batu Lapan, kawasan Kulim, Kedah. Nama kakak Mastura ni Syira. Bukan nama sebenar guys. Main letak je nama Syira tu. Mastura ni tak bagi tahu aku tarikh spesifik dengan nama tempat kejadian ni berlaku. Dia cuma bagi tahu dekat Kulim, Kedah je. Syira ni tinggal kat rumah dengan 2 anak perempuan dia. Seorang darjah 2 dan seorang lagi darjah 5. Rumah yang disewanya tu terceruk sikit. Jalan masuknya tu jauh ke dalam sikit. Sekeliling kawasan rumahnya tu penuh dengan pokok getah. Tapi rumahnya ni agak cantik jugalah. Rumah batu 2 tingkat, warna putih. Pintu dan tingkap rumah ni jenis kaca sliding tu. Rumahnya ala moden dan selesa jugalah bagi Syira ni yang tinggal dengan anak-anak dia ni. Dan yang lagi best pasal rumah tu, sewanya agak murah berbanding dengan rumah-rumah lain di sekitar kawasan situ. Dipendekkan cerita, pertama kali gangguan dalam rumah ni berlaku selepas hampir sebulan Syira ni duduk dekat rumah sewa ni. Syira ni, dia berniaga nasi lemak dan kuih-muih pada waktu pagi. So memang dah rutin dia lah. Setiap pagi tu dalam pukul 4, dia dah kena bangun untuk siapkan persiapan barang niaga dia. Dia nak memasak nasi lemak, buat kuih dan macam-macam lagi lah persiapan yang dia nak kena buat. Satu pagi tu, tengah dia sibuk siapkan kuih untuk jualan dia, masa tu dia dekat dapur, tiba-tiba dia terdengar satu bunyi. Macam bunyi ada seorang yang pakai rantai loceng kaki berlari kat kawasan ruang tamu rumah dia. Si Syira ni dia mula rasa pelik, sebab dalam rumah tu tak ada orang pun yang pakai rantai gelang kaki ni. Tak mungkin pun 2 anak dia tu pakai gelang kaki. Kalau anak dia tak pakai, siapa pula yang pakai kan? So terdetik jugalah hati Syira masa tu, mungkin ada hantu juga kat rumah ni agaknya. Tapi dalam masa yang sama, dia pun nak tahu juga bunyi loceng kaki tu siapa yang punya. So dia pun bangunlah menuju ke ruang tamu dekat rumah dia tu. Sampai-sampai dekat ruang tamu tu memang still gelap lagi. Memang tak ada siapa-siapa pun dekat kawasan ruang tamu tu. Tapi masa dia dekat ruang tamu tu, tiba-tiba bunyi yang sama tu datang pula dekat bahagian dapur rumah dia pula. Sudah. Masa ni Syira ni dia dah mula rasa seram sejuk dah. Bulu roma tu terus, saya cakap lah, meremang-remang dah. Auto remang jadinya ni.
Tapi nak tak nak, suka ataupun tidak, si Syira ni kena juga siapkan kuih-kuih dia tu untuk jualan pagi tu. So dia gagahkan je diri dia tu berjalan ke dapur untuk siapkan kuih-kuih dia tu. Tapi bila sampai je kat tengah-tengah antara ruang dapur dengan ruang tamu ni, bunyi tu kedengaran pula kat dalam bilik anak perempuan dia. Masa ni dia dah mula fikir dah, tak boleh jadi dah ni. So cepat-cepatlah melangkah terus dia pergi ke bilik anak dia tu. Dan bila je pintu bilik anak dia tu dibuka, dia tengok anak-anak dia tu tengah nyenyak tidur. Dan bunyi tadi tu pun terus je senyap, terus hilang. So dia pun pergi je lah ke dapur untuk siapkan kuih-kuihnya tu. Dia abaikan je dengan bunyi-bunyi tu. Malas dia nak fikir lagi dah. 2-3 hari lepas kejadian ni berlaku, si Syira ni pun selidik-selidik lah sejarah pasal rumah tu dekat jiran-jiran berdekatan dengan rumah dia tu. Ada seorang jiran ni bagi tahu, sebenarnya rumah yang dia duduk dulunya milik sepasang suami isteri yang mempunyai seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Anak diorang ni meninggal sebab demam panas. Kerana kan terlalu sayangkan anak diorang tu, diorang ni semua tak sampai hati nak buka rantai kaki yang diorang hadiahkan untuk budak tu. Jadi rantai kaki tu tetap dibiarkan berada kat kaki arwah anaknya tu sewaktu budak tu disemadikan. Dan yang paling mengejutkan lagi, jenazah arwah anaknya tu dikuburkan betul-betul dekat belakang rumah sewa si Syira ni. Si Syira ni lepas dengar cerita daripada jirannya tu, dia pun pergilah kat belakang rumah dia tu nak memastikan kesahihan cerita jiran dia tu. Memang betul, ada satu kubur kanak-kanak kat situ. Kubur tu tak ada tanda nama pun. Just satu kubur je, yang nisannya just kosong, tak ada nama pun. Tapi kalau tengokkan saiz kubur tu, memang jelas lah kubur tu memang bersaiz kanak-kanak. So guys, habis dah 2 kisah berkaitan rumah sewa yang dah pun aku sampaikan kat korang tadi. Bercakap pasal gangguan rumah sewa ni guys, yelah kan, kadang-kadang kita memang tak tahu dan tak duga rumah yang kita sewa ni berpenghuni ataupun tidak. Bila masuk-masuk, dah duduk, baru dapat tahu yang rumah tu ada makhluk atau entiti lain yang menghuni rumah tu sebenarnya. Apa pun, nasihat aku ni guys, kalau korang nak masuk atau pindah mana-mana rumah baru pun, sebelum masuk tu, semah dululah rumah tu. Kalau tak pandai, carilah orang-orang yang reti. Aku nak bagi tips pun, aku tak berapa pandai sangat dengan hal-hal macam ni. Aku ni pandai cakap je, bab membuat ni memang tak reti. Sebab itulah nama aku ni storyteller. Pandai je bab cerita, tak bab praktikal ni memang cloud. Kadang-kadang ni kita sendiri pun tak tahu berapa lama rumah yang kita baru nak duduk ni dah dikosongkan. Bila dah kosong terlalu lama, makanya macam-macam benda lain lah yang dah menumpang duduk. So pesan aku, kalau sebelum korang duduk tu, korang semah lah dulu. Lepas tu pagar sekali rumah tu kalau boleh. Okay guys, tapi kalau cakap pasal pengalaman rumah kosong ni, aku sendiri lalui benda yang sama juga. Aku ni duduk apartmen. Rumah atas aku ni memang kosong masa tu. Bukan kejap lah dia kosong, lama juga kosongnya. So selalu jugalah kalau malam-malam tu, aku ni boleh dengar macam-macam bunyi datang daripada atas rumah aku ni. Kadang-kadang tu dengar bunyi orang sorong perabot lah, kadang-kadang bunyi sorong kerusi lah, bunyi orang main guli lah, dan macam-macam bunyi lagi lah aku dengar. So baru-baru ni aku adalah kosongkan handphone aku yang storage-nya tu makin penuh. So aku terjumpalah satu video yang aku pernah rakam kat dalam rumah aku ni masa kejadian benda ni berlaku. Rakaman tu bunyinya macam dia tengah seronok main guli kat atas rumah aku. Kejap, aku share dengan korang. Korang kena dengar betul-betul. Okey, kejap. Sudah jam 1 pagi tau. Aku tak boleh tidur tunggu dia senyap je. 1 pagi. Pukul berapa dia nak stop main pun aku pun tak tahu. So korang dah dengar kan? Korang rasa bunyi apa tu? Bunyinya macam bunyi orang main guli kan? Betul tak? So esoknya sajalah aku tanya dengan security guard kat rumah aku ni. Aku nak tanya, aku nak tahu jugalah kat atas rumah aku ni dah ada orang duduk ke kan? So security aku jawab,
Masih kosong lagi rumah kat atas rumah aku ni. So aku ni, bila security aku cakap macam tu, so aku ni faham-faham sendiri je lah. Reda je lah. Bagi aku selagi dia tak kacau aku dengan keluarga aku, lantak dia lah. Tapi sekarang ni Alhamdulillah, dah ada pun orang duduk kat atas rumah aku ni. Cuma kerap je bertukar penyewa. Kejap-kejap orang ni, kejap-kejap orang ni duduk. Aku pun tak tahu apa sebabnya asyik bertukar penyewa je. Aku tak ambil tahu pun dan aku tak ambil pot pun pasal tu. Aku harap tak ada kait lah dengan perkara-perkara mistik. Bunyi tu pun dah tak ada lagi dah sebenarnya dah pun. So begitulah kejadiannya kat rumah aku ni. Masa zaman PKP paling dahsyat sekali lah. Sebab zaman PKP memang banyak rumah kosong kat rumah aku ni. Sebenarnya guys, ada lagi benda-benda lain yang berlaku masa aku recording ataupun aku buat kerja-kerja editing malam-malam hari. Aku boleh ikan kat belakang ni pun tu ada sebabnya. Cuma aku tak boleh lah nak share dengan korang pasal studio aku ni buat masa ni, buat sekarang ni. Nanti kalau ada rezeki, kalau aku collab ataupun buat rakaman kat luar studio, aku ceritalah. Aku harap korang faham lah situasi aku, kenapa aku tak boleh nak cerita apa yang berlaku kat dalam studio aku ni. Okay guys, itu je. Okay guys, sampai sini je Malam Mistik kali ni. Aku harap korang enjoy dengan konten-konten aku tadi tu. Seperti biasa, yang baru singgah channel aku ni, bantu aku tekan button subscribe tu, tekan sekali like dan komen sikit kat bawah ni. Yang mana nak support aku, korang boleh support aku melalui join membership aku ni guys. RM RM5 je sebulan. Lepas tu korang dah upgrade diri korang jadi geng The Mystic. Okay, aku nak ucapkan terima kasih kat Mami dengan Mas Surah ni sebab share cerita korang kat aku. Dan terima kasih juga kat korang yang mendengarnya sampai habis. Yang lain-lain tu yang nak kongsi kisah mistik korang tu, korang boleh je share melalui akaun sosial media aku yang aku dah pun letak kat description aku ni guys. Tak payah nak rasa malu sangat, hantar je cerita korang tu. Okay, sehingga kita berjumpa lagi di malam misteri yang akan datang. Korang kena sentiasa... tersasul je mulut ni, laju sangat. Korang kena sentiasa jaga diri korang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. Malam Mistik.